KPM. Wah, comelnya hamster. Lajunya dia berpusing-pusing dalam roda hamster ni. Tapi dia tak ada naik sampai atas. Hai Mira, buat apa tu? Cikgu Azimah. Tadi tengok lah apa cikgu. Saya tengok hamster ni, dia berpusing-pusing dalam roda hamster ni. Macam menarik je cikgu. Ya, okey. Semasa hamster tu berpusing melakukan aktiviti dia, berlari tu, apa yang Mira nampak pada gambar? Mira nampak dalam video ni roda hamster ni ikut berputar cikgu. Ya, okey. Kalau Mira nak tahu lebih, Mira datang sini, kita tengok pada roda hamster yang sebenar. Wah, ada roda hamster yang betul-betul cikgu. Cuba Mira pusing. Mira pusing cikgu ya. 1, 2, 3. Okey, nampak tak bulatan merah tersebut? Apa yang berlaku? Bulatan merah tu pun ikut sama berputar cikgu. Ya, apa yang dibentukkan? Yang terbentuk ialah satu bulatan. Ya, satu bulatan. Itulah bulatan tu bila kita kumpulkan semua titik-titik dia, kita jadikan satu bulatan yang mana kita kenali dia sebagai locus. Locus. Sama juga ke cikgu dengan sama, jam? Mira, jam. Sebab jam akan berputar. Okey. Ini sama juga sebab dia akan berputar bila dia bergerakkan, dia akan berputar, Mira. Cuba berputarkan. Okey, dia berputar kan? Betul cikgu. Okey, Baiklah cikgu. Kalau yang di sebelah tu cikgu, itu bandul kan cikgu? Ya, Mira. Kalau yang ni macam ni pula. Okey, cuba Mira pusingkan dia. Ayunkan dia. Ayunkan dia ke belakang cikgu Ya. Dan ke depan. Ya. Apa Mira nampak? Mira nampak bandul ni pun ikut bergeraklah cikgu. Ya, dia bergerak apabila Mira jadikan dia satu garis di mana dia akan menjadi satu lengkungan. Betul. Okey, dia juga berbentuk locus. Inilah locus. Ya, Mira. Wah, menariknya cikgu. Mira tak sabarlah nak belajar konsep locus ini cikgu. Kalau Mira nak tahu lebih lanjut tentang locus, jom masuk kelas cikgu. Okey, jom cikgu. Okey. Alright. Kawan-kawan dekat rumah, tunggu apa lagi? Jom ikut sama-sama dengan Mira, kita masuk kelas cikgu Azlimah belajar tentang konsep locus ni. Yeah. Jom cikgu. Jom. Wah, menariknya. Macam ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua yang sedang menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 3 dengan bab 8. Jadi cepat-cepat ambil buku teks anda, buka muka surat bab 8 okey, untuk kita belajar tajuknya locus dalam 2 dimensi. Kalau nak tahu locus ataupun konsep locus ini diguna pakai dalam bidang pembinaan, dalam bidang penerbangan, dalam lukisan kejuruteraan dan macam-macam lagi. Dan untuk hari ini kita akan belajar dengan Cikgu Azlimah Ahmad, seorang guru matematik dari SMK Serendah Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hai Mira. Hai Cikgu, saya Cikgu. Okey, sihat alhamdulillah. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang locus dalam 2 dimensi Ya, Cikgu. Mira. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, tak lupa turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Syazlin Sulaiman dari SK Pendidikan Khas Melaka. Apa khabar Cikgu Syazlin? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Baiklah, hari ini tajuknya tentang locus. Ya. Satu tajuk yang saya suka untuk belajar kerana melibatkan 2 titik kan Cikgu, membentuk satu bentuk. Dan bukan Mira je nak belajar dengan Cikgu. Ada juga kawan-kawan baru Mira dalam talian, anak murid Cikgu sendiri. Ya, saya. Assalamualaikum semua. Salam perkenalan. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka Cikgu? Okey, kita perkenalkan yang pertama, Ama. Okey, hai Ama. Hai Ama. Abang Emma. Okey, yang kedua Lokman. Hai Lokman. Hai Lukman. Okey, yang ketiga Aisyah. Aisyah. Hai Aisyah. Dan yang keempat Faris Daniel. Hai Faris. Hai Faris. Okey, keempat-empat ni akan join kita hari ini untuk tajuk locus.
Baiklah. Okey cikgu, nampaknya ada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan termasuk saya. Ya, boleh betul. cikgu kan? Okey, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Mereka merupakan murid-murid tingkatan 3 cikgu Ya, Mira. Okey, hari ni kita lantik Faris lah cikgu jadi ketua kelas kita. Ya, boleh. Okey, boleh Faris Okey cikgu. Jom kita nak belajar tentang locus dalam 2 dimensi. Silakan cikgu. Okey, tadi Mira tengok hamster tadi kan? Berlari kan? Itu aktiviti setiap hari hamster. That's why kita letakkan roda hamster. Kat depan tu roda hamster kan? Jadi roda hamster tu tadi dah Mira dah pusing, Mira nampak menjadi satu bulatan. Betul? Betul. Jadi Mira cikgu pun dah beritahu bahawa bila dia membuatkan satu bulatan, dia adalah sebuah locus. Di mana titik dia sentiasa bergerak. Okey, locus ni kita tahu adalah apa yang anda faham. Apa yang Mira faham tadi, cikgu dah terangkan. Apa yang Mira faham tentang locus. Okey. Right, tadi Mira dah tahu ia adalah sebuah bulatan saja kan. Kemudian kita buat bandul, dia adalah dalam bentuk garis lengkung. Okey, dia membentuk satu lengkungan. Okey. Jadi, locus ini adalah satu surihan atau lintasan oleh satu titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, Mira. Okey, locus juga boleh membentuk 2 dimensi. Boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkung atau lengkungan. Okey, jadi kita boleh tengok ketiga-tiga jenis ini. Jadi selalunya lah locus ni dia kebanyakannya bila Mira tengok bahan-bahan di persekitaran kita, dia akan membentuk satu bulatan. Macam jam tangan Mira kan, kereta kita bergerak di jalan. Kalau kereta kita bergerak di jalan Mira rasa bentuk apa yang terhasil apabila melalui sepanjang jalan tu? Bentuk lurus cikgu. Garisan lurus. Jadi locus dia adalah dalam bentuk garis lurus. Itulah locus yang kita perlu pelajari hari ini. Dan dalam slot kita ni kita akan melukis saja Mira. Kita tak akan menggunakan pengiraan. Jadi hopefully kita haraplah anak-anak murid kita di Jimit dan juga Mira enjoy ataupun bergembira dengan tajuk locus hari ini sebab tak ada pengiraan. Baiklah. Cikgu, kalau kita nak lukis cikgu, mesti kita perlukan alatannya seperti kompas ke cikgu? Ya, jangka lukis. Jangka lukis. Okey, kawan-kawan dekat rumah, siap sedia dengan buku nota anda, jangka lukis anda kerana kita akan belajar untuk buat lukisannya bagaimana dengan Cikgu Azlima hanya di slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini dalam slot Mendengar Rendah kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya locus dalam 2 dimensi. Kita dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan locus dan sekarang ini kita sama-sama akan belajar bagaimana nak melukis bentuk ataupun konsep locus ni. Macam mana Cikgu Azlima? Okey, kita melukis hari ini hanya menggunakan jangka lukis pembaris sahaja. Okey, baiklah. Ada? Ada cikgu? Mira ada? Ada. Kawan-kawan ada tak dekat rumah? Dalam talian ada? Anak-anak Jimit ada tak? Ada. Okey, cuba angkat tengok. Ada tak jangka lukis masing-masing? Ada cikgu. Jangka lukis pun kena tengok juga Jangan tak nak jangka lukis yang goyang-goyang, nanti awak tak akan dapat bentuk yang betul. Okey? Baik Mira, kita pergi kepada segmen pertama kita. Okey, bagaimana kita nak melukis, iaitu apakah locus yang terhasil jika titik yang berjarak dari titik tetap, berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey. Jadi kita lukis ya Mira. Ini adalah soalan dia. Bina locus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap M. Okey, kalau Mira rasa apa yang terhasil? Mira rasa yang terhasil ni macam bentuk bulat cikgu. Okey, kita tengok ya. Cikgu tunjuk dulu contoh ya. Baiklah. Okey. First kita letak dulu titik M ya. Okey, titik M kan. Titik tetap.
Okey, jarak dia tadi berapa Mira? 3 unit cikgu. Okey, 3 cm. Okey, kita ukur dulu Mira guna pemaris 3 cm. Kemudian kita letak jangka lukis kita pada titik M, jarum tu. Kemudian kita lukiskan menjadi satu bulatan. Betul Mira kata satu bulatan. Okey, jadi lokus ini membentuk satu bulatan di mana jaraknya adalah 3 cm dari titik M. Okey, jadi sepanjang lilitan itu semua jaraknya adalah berjarak 3 cm. Okey, jadi kita kena tulislah Mira, lokus apa? Lokus X. Okey. Cikgu dah lukis kan? Cikgu dah bagi contoh kan? Cikgu nak Mira dengan anak-anak Digimit untuk membuat latihan ini. Jom cuba. Yang pertama. Okay. Baiklah cikgu. Alright. Bina lokus bagi titik Q yang sentiasa berjarak 4 unit dari satu titik tetap A. Okey, cuba sekarang. Okey, jom kawan-kawan kita cuba buat sama-sama. Bina lokus bagi titik Q yang sentiasa berjarak 4 unit dari titik tetap A. Jadinya yang A ni tetaplah kan cikgu? Kita akan letakkan di sini. Okey, anak-anak Digimit sila buat. Okey, kawan-kawan boleh? Lukman boleh Lukman? Kita buat sama-sama. Kita letakkan di sini. Okey, boleh. Kita tak boleh angkat kan cikgu? Tak boleh, tangan jangan pegang pensel tu Mira. Okey, baiklah. Pusing. Pusing Okey. 1, 2. Sekejap. Saya pastikan dia betul-betul masuk. Okey, 1, 2, 3. Kita buat pusingan kawan-kawan. Okey, pusing kita buat betul-betul. pusingan. Kita buat pusingan. Okey. Sikit sebab wiper ni bergerak. Okey, boleh cikgu Alright. Okey. Right, Mira dah dapat kan? Baik, Okey, cikgu. bentuk apa tu? Cikgu? Bentuk apa? Bentuk bulatan cikgu. Okey, tulis nama dia Mira. Saya tulis, saya buat anak panah Ya. Anak panahnya dan ini merupakan lokus bagi titik Q. Okey. Lokus Q. Okey. Alright, kita minta Amar tunjuk lukisan Amar. Betul atau tidak? Okey, Amar tunjuk lukisan Amar. Amar tengok Amar. Amar Okey. punya. Okey, cantik lah, sama cikgu. dengan Mira buat. Kemas. Okey, sebab dia buat atas meja, Mira buat dekat board tu. Okey. Goyang sikit kan? Okey, jadi kita dah dapat satu lokus bulatan di mana dia bertitik tetap dan berjarak tetap. Jadi bila kita bina, kita akan dapat satu bulatan. Okey. Alright. Jadi kita tengok pula contoh yang kedua. Okey. Okay, ini penyelesaian dia ya, cikgu buat. Di mana lokus Q adalah satu bulatan dari titik A dengan jarak dia 4 unit ataupun kadang-kadang kita panggil jejari. Okey. Apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap pula Mira? Okey. Alright, kita tengok contoh dia. Contoh pertama. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Okey, kalau kita tengok tu maksudnya kalau macam kita duduk antara dua orang tu lah. Bagaimana kita nak tentukan lokus dia. Okey, kita tengok. Ini ada satu garis di mana ada dua titik tetap iaitu M dan N. Okey, yang ni cikgu tak letak jarak dia. Okey, suka hati je. Kita letak apa dulu? Kita nak membina lokus. Mesti ada jangka lukis. Kita letak jangka lukis kita yang pertama tu letak dekat M. Titik dia, jarum dia. Panjangkan awak punya pensel tu sehingga melebihi separuh daripada garis tersebut. Okey, sebab kita nak membina satu lengkuk. Okey, jadi kita akan buat lengkuk atas dan bawah. Okey, jadi kita letak pula yang pada N. Cuma jarak pada jangka lukis tu jangan digerakkan atau diubah. Angkat saja dan letak pada N. Okey, dan kita lekuk lagi sekali atas dan bawah. Kita dah dapat dua persilangan. Okey, persilangan. Maka kita ambil pemaris dan sambung persilangan tersebut. Maka kita dapatlah satu lokus garis lurus yang tegak membahagi dua titik M dan titik N. Jadi apakah lokus tersebut? Okey, lokus itu adalah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus M, N. Jadi jarak M ke lokus dan jarak N ke lokus adalah sentiasa sama. Okey, kita tengok pula. Jom cuba. Cikgu tak puas hati kalau cikgu tak bagi latihan kan? Okey, ini adalah latihannya. Okey, Mira boleh cuba, anak-anak Digimit boleh cuba. Nanti cikgu tanya anak-anak Digimit siapa yang boleh dapat jawapannya betul. Okey, cikgu. Yang ini adakah caranya sama juga cikgu dalam Sama kerjanya? Mira.
Cuma bentuk dia sahaja berbeza. Segitiga sama PQR. Titik X yang berjarak sama dari titik P dan juga titik R. Saya nak bermula dengan titik apa ya, cikgu? Terpulang boleh Mira. Okay, Yang diberi adalah titik P dan titik R. Jadi Mira boleh nak mulakan dengan titik P dulu ataupun titik R dulu, boleh. Mana-mana saja Mira rasa nak buat. Dan cikgu kata kena sekurang-kurangnya separuh dari Daripada garis tersebut. tengah. Kan cikgu? Saya satu. Okey. Kemudian jangan alihkan. Ya. Tetap samakan juga bekasnya kan cikgu. Dia punya ukurannya satu lagi di sini. Satu lagi di bawah. Tadi di sini saya buat atas dan juga buat bawah, kawan-kawan, buat dekat bawah. Okey, dah cikgu. Okey. Kemudian ambil pembaris dan gariskan tengah. Ya, betul. Okey. Kawan-kawan saya dah ke semua? Anak-anak Digimit dah siap? Dah siap? Wah, cepat. Lajunya hebatlah. Okey, saya pun dah siap, cikgu. Siapa dah siap? Okey, kita tengok anak Digimit. Siapa nak jawab? Siapa nak tunjukkan jalan kerja yang dia buat tu? Okey, Aisyah. Okey, sila Aisyah. Macam mana Aisyah? Apa bentuk yang Aisyah dapat? Okey. Nampak Aisyah buat? Nampak Sama tak dengan Mira? Sama cikgu, cuma saya punya tak penuh sampai atas. Jadi macam mana cikgu? Untuk soalan lokus, apabila sesuatu gambar rajah diberi, Mira kena lukis sampai penuhi gambar rajah tersebut. Sebab macam gambar tu. rajah tersebut adalah untuk kita nak mencari lokus untuk gambar rajah itu. Jadi kita kena lukis sampai memenuhi ruang gambar rajah tersebut. Jadi Mira kena sambung sampai ke atas titik Q atas tu. Okey, baiklah kalau macam tu. Jadi sambung sampai atas. Yes. Jadi Aisyah jawab betul tak? Okey, sama tak dengan Mira? Okey, kita lekukkan atas dan bawah. Okey, jadi kita sambung. Okey, kita dah dapat satu garis di mana ia membagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambung titik P dan titik Q. Okey, dapat kan? Dapat Senang cikgu. kan? Senang. Senang tak? Okey, bagus. Okey, kita pergi pula yang ketiga. Baiklah, yang ketiga. Apakah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus? Okey, ada satu garis lurus, kita nak lukis lokus dia. Macam mana? Okey, cikgu tunjuk contoh pula. Okey, nampak tak ada satu garis pada grid, kita letakkan A dan B. Okey, bagaimana bentuk lokus yang terhasil? Okey, pada rajah tersebut, kita kena lukis satu lokus X di mana sentiasa berjarak 4 unit dari garis AB. Okey, 4 unit maksudnya kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Okey. Jadi kita gerakkan pembaris kita ke atas 4 unit dan pembaris kita ke bawah 4 unit. Jadi kita mendapat dua lokus. Okey. Yang selari dengan garis AB. Okey, jadi lokus ini adalah sepasang lokus yang mana dia berselari dengan garis AB dan berjarak 4 unit atas dan bawah. Okey, Mira, kita boleh juga menggunakan jangkau lukis untuk melukiskan 4 unit tersebut. Okey, sebab ini grid kita tak gunalah, senang je kan. Okey, kita tengok pula latihan kita. Jom cuba. P dan Q. Ni garis P dan Q kan? Okey, right. Anak-anak Digimit, sila buat dengan kepantasan sebab soalan ni senang je. Baik, Cikgu Azlimah. Saya baca soalan terlebih dahulu, Cikgu. Okey, boleh. Silakan, Mira. Baiklah, rajah di sebelah menunjukkan satu garis PQ. Pada rajah, huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang sentiasa bergerak 3 cm dari garis PQ. Okey, kita suruh anak-anak Digimit buat. Okey, jom kawan-kawan kita buat sama-sama. Mira pun akan buat sekali, Cikgu. Ya, boleh. Baiklah. Mira nampak macam Mira suka je buat tajuk ni. Saya suka, Cikgu. Kawan-kawan di rumah pun kita buat sama-sama. Kalau 3 cm, saya kena guna pembaris kan, Cikgu? Okey. 3 cm, ambil pembaris anda. Kemudian kita tandakan 3 cm di sini. Atas, bawah. Sama juga. Ya. Menggunakan jarak yang sama. Okey. Atas, bawah. Lepas tu dah dapat kawan-kawan, kita kena buat satu garis lurus. Pada titik yang berserenjang. Betul tak, Cikgu? Titik yang bersilang lah. Di sini kita buat Tengok satu garis. hasil Mira nanti. Di sini. Okey. Okey. Okey, Mira, kita tengok pula kawan-kawan kita Digimit. Okey, kita dah tanya Aisyah dah. Yang ni siapa nak tunjuk jawapan? Luqman boleh, Luqman? Siapa yang Luqman. Okey, Yang kat tangan Cikgu. Okey, Luqman. Okey.
Okey, boleh Luqman terangkan? Luqman punya jawapan? Boleh unmute mic. Okey, silakan Luqman. Tandakan pada titik P, kemudian buat titik silang sini, titik silang ni, bawah juga, dan dapat tu kita garis kena pembaris. Okey, macam mana cikgu? Betul cikgu? Kita tengok ya, jawapannya adakah betul atau salah? Okey, kita tengok Okey. Dia kata 3 cm dari garis PQ, Mira. Okey, bukan kita nak buat pembagi dua sama serenjang PQ. Okey, jadi kita lekukkan atas dan bawah 3 cm, Mira. Lepas tu kita sambung garis titik itu menjadi 2 garis lurus yang selari dengan PQ. Yang Mira buat tadi adalah untuk 2 titik tetap. Di 2 titik tetap, kita nak mencari lokus bagi 2 titik tetap. Yang ni kita nak mencari lokus bagi 1 garis lurus. Oh, okey. Faham anak-anak di Jimit? Okey, jadi maka Luqman pun buat salah, Mira pun buat salah. Alamak, tak apalah kita bukan sama belajar salah. Luqman ya. Sebab salah faham kepada soalan. Okey, bukan sebab, ini ya. Sebab kita buat dari garis lurus, Mira, bukan daripada 2 titik tetap. Yang Baiklah. tadi kita buat 2 titik tetap, memang dia akan menjadi 1 garis yang berserenjang pada yang tengah-tengah. Tapi ini adalah 2 lokus di mana dia selari dengan PQ. Okey, cikgu, mungkin saya dengan Luqman tersilap, tetapi saya yakin ketua kelas kita mesti betul. Faris, betul tak jawapan? Cuba tunjuk sikit jawapan Faris. Mesti betul. Mesti ada yang buat yang sama macam mana cikgu tunjuk ni. Ada Faris tak? Daniel? Okey. Betul tak jawapan Faris? Okey, Sama angkat. juga. Salah. Angkat jawapan. Nah, macam mana ni Faris? Okey, tak apa. Kita tanya yang kawan kita yang lain. Selain daripada tu, siapa yang buat sama macam cikgu? Amma? Tak juga. Amar pun buat sama macam Mira buat. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Okey, right. Tak apa. Okey. Okey, tak apa. Kadang-kadang memang kita akan salah faham tentang soalan. Okey, tak apa. Ini adalah, bila ingat apabila satu lokus dia selari dengan 1 garis lurus, maka dia menjadi 2 garis lurus. Kalau dia tanya 1 saja, maka dia akan ada 2, atas dan bawah. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey. Okey, nampak tak? Lokus bagi titik Y adalah sepasang garis yang selari dengan PQ dengan jarak 3 cm. Okey, apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang selari? Bagaimana pula kalau ada 2 garis lurus yang selari? Bagaimana pula kita nak membentuk lokus dia? Okey, ini adalah soalan dia. Bagaimana? Okey, jadi kita tahu tadi kalau kita daripada 2 titik tetap, kita akan buat 2 pembagi 2 sama serenjang kan? Jadi yang ini kita ambil jangka lukis kita, letak di titik P, kita lekukkan, dan letak di titik A, kita lekukkan 1. Okey, kemudian pada Q kita lekukkan, dan juga pada S. Maka kita akan dapat 1 garis lurus yang berada di tengah-tengah di antara garis PQ dan RS. Okey? Jadi ini adalah lokus Z di mana 1 garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi garis lurus PQ dan RS. Okey, kita bagi soalan 1. Cepat anak-anak dan Mira, cuba. Okey, kita minta kawan saya baca soalan terlebih dahulu Kita nak minta, kita tak dengar lagi suara siapa, kita tak dengar lagi. Suara Amma. Okey Amma, boleh baca soalan Amma? Silakan. Baca soalan, Ma. Okey. Amma nampak? Jelas Tak nampak. Okey, kurang jelas. Tak apa, Mira bacakan Okey, raja di sebelah menunjukkan segi 4 tepat A, B, C, D yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis A, B dan DC. Okey. Macam mana kawan-kawan? Okey, kita buat sama-sama. Kita tengok macam mana jalan kerjanya. Okey. Ini Mira rasa
Bersisi sama satu unit. Okey, macam mana ni cikgu? Kita tengok kawan-kawan di Jimik kita dah siap belum? Okey, kawan-kawan Sebab di ini sini. yang senang saja ni. Senang je Mira. Sebab dia grid. Bila dia menggunakan kertas grid, dia senang je. Kita tak perlu menggunakan jangka lukis pun tak apa. Kita just kira kotak saja kita dah boleh. Sebab dia ingat tak tadi satu garis lurus yang selari dengan AB dan DC dan juga melalui titik tengah. Okey. Anak-anak di Jimik, siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap? Boleh tunjukkan jawapan anda. Mira dah siap. Siapa dah siap? Faris. Faris. Okey, Faris. Silakan Faris. Okey. Okey, alright. Faris menggunakan kaedah menggunakan jangka lukis. Boleh Mira, kita nak guna jangka lukis boleh ataupun kita nak gunakan kiraan kotak grid pun cukup. That's Mira buat. Okey, itu adalah locus X. Okey, di mana locus X tu adalah satu garis yang selari dengan AB dan DC dan juga melalui titik tengah dia. Jadi itu adalah locus. Jadi kalau jalan raya tu Mira tengok, jalan raya kan ada garis putih tu tengah-tengah, itu pun kita boleh kata locus sebab dia berada di tengah-tengah di antara penghadang jalan tepi tu kan. Itu pun locus Mira. Jadi kita tak boleh cakap matematik adalah dalam kehidupan seharian kita. Betul tu cikgu. Okey cikgu. Nampaknya cikgu, jawapan Faris tak betul. Betul. Dia tepus balik tadi kesilapannya dan jawapan saya pun betul juga kali ni cikgu. Betul. Okey, jadi berapa ganjaran untuk murid-murid kita pada hari ini dan juga saya? Cikgu bagi hari ini 4 bintang. Tak boleh bagi 5 sebab satu salah. Okey, tak apa. 4 bintang untuk semua. Alright, cikgu ada sedikit lagi penambahan. Ada satu lagi je Mira. Yang ini adalah kita nak melukis apabila dua garis lurus yang bersilang. Apakah lokusnya Mira? Jadi kita kena menggunakan jangka lukis, membuat separuh bulatan dan juga kita buat persilangan bagi kedua-dua titik tersebut. Maka kita boleh garis daripada titik P melalui titik persilangan, maka kita dapat satu garis lurus yang membahagi dua sama sudut QPN. Okey, silakan cikgu. Okey, kali ini mungkin kita boleh terus minta cikgu tunjukkan jawapannya bagaimana. Boleh cikgu? Jawapan dia hari ini adalah apabila kita nak huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang berjarak dari AB dan garis AD. AB dan AD. Okey, AB dan AD. Kalau ikutnya Mira, kita tak perlu pun lukis menggunakan jangka lukis. Kita ingat, lokus mesti berada di tengah-tengah. Okey, jadi AB dan AD. Ini adalah sudut kan. Jadi ini adalah petak segi empat sama. Kita boleh garis saja Mira. Tapi kat sini cikgu nak tunjuk juga. Okey, kita buat pembagi dua sama sudut. Maka kita dapatlah satu garis lurus di mana lokus ini melalui AC. Baiklah. Itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Azlimah atas perkongsian soalan. Dan anda harapkan ini memberi sedikit pencerahan kepada kawan-kawan di dalam talian dan juga di rumah. Tetapi selepas ini Cikgu akan terus sambung lagi sesi kelas kita dan sesi perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Menengah Rendah Didik TV KPM. TV KPM. Baiklah, kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan lokus, konsepnya bagaimana, syaratnya bagaimana dan juga cara untuk melukis. Dan di segmen ini, Cikgu Azlimah akan terangkan pula melukis lokus yang memenuhi syarat. Syarat apa pula ni? Cikgu Azlimah, silakan. Okey, kita sambung tajuk kita tadi kan. Sekarang ni kita nak melukis pula lokus dengan beberapa syarat. Mungkin 2, 3 atau lebih. Tapi sekarang ni kita akan mulakan dengan dua syarat dulu Mira. Syarat-syarat ni kita tengok macam mana Cikgu tunjuk contoh dia. Okey. Yang pertama ni contoh dia. Nampak tak soalan dia panjang sikit kan? Okey, rajah di sebelah menunjukkan 4 segi 4 sama bersisi 2 cm yang digabungkan.
Okey. Titik X dan titik Y adalah dua titik yang bergerak dalam segi empat sama PRTV. Pada rajah, lukis A, lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Bagi B pula, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. Dan C, tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan lokus X dan lokus Y dengan simbol pangkah tu. Okey, kita tengok ya Mira, contoh penyelesaian dia macam mana. Okey, untuk soalan pertama kita A. Okey, kat mana kita nak lukis lokus X ni dengan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Ingat tak tadi yang kita buat mula-mula, titik tetap. Dengan jarak yang tetap, maka kita letaklah jangka lukis kita tu sebab dia memang sisi dia tu, panjang dia adalah 2 cm. 2 cm. Jadi kita buat satu bulatan. Okey, dia menjadi satu bulatan. Okey, kita letak situ lokus X. Okey, yang kedua. Ini kena namakan sebab kita ada banyak lokus, nanti takut kita tersalah lokus. Okey, bagi B pula, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. Okey, kat mana PR? PR dan PV. Nampak tak? Macam sudut kan. Jadi kalau sisi dia semua sama, kita tak perlu buat menggunakan jangka lukis untuk membuat pembagi dua sama sudut. Kita tahu bahawa semua sama, kita boleh garis saja PT. Okey. Jadi kita dah dapat satu lagi lokus Y. Jadi kat sini ada berapa persilangan yang kita hasilkan, iaitu lokus yang kita lukis bukan dengan diagram tadi lokus yang kita lukis. Okey, kita ada dua kan? Satu di sini. Betul. Dan satu di sini. Okey. Jadi kita akan letak kat situ simbol X. Okey. Jadi kita dah selesaikan soalan ini di mana kat sini ada dua syarat. Syarat pertama adalah jarak 2 cm dari titik M. Syarat kedua adalah garis titik Y bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan PV. Jadi dia ada dua syarat kat situ. Jadi kita telah memenuhi dan kita menghasilkan dua titik persilangan bagi dua lokus. Okey, kalau macam tu dah faham semua? Faham, cikgu? Ira faham? Anak-anak di Jimmy faham? Faham? Okey, kita buat latihan. Okey, mari cikgu. Okey. Right, kita minta siapa nak baca soalan ni? Siapa nak baca soalan ni? Kita minta Aisyah boleh cikgu? Tak dengar lagi suara Aisyah. Silakan Aisyah. Jadi sebelah menunjukkan segi empat sama A, B, C, D yang dilukis pada grid segi empat sama bersegi satu unit. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama A, B, C, D tersebut. Okay. Pada rajah, lukis lokus bagi titik A yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Dan B, lukis pada titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya yang sentiasa sama dari garis AB dan garis CD. Tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan lokus X dan lokus Y dengan simbol X. Okey. Okey. Okey, kita minta semua buat. Kalau Mira boleh tunjukkan? Okey. Kita buat sama-sama kawan-kawan. Okey. Semua dah ada gambar rajahnya. Yang di rumah pun pastinya sudah ada. Okey. Okey, kita buat sama-sama. Macam mana? Jadi kata A, lokus bagi titik X bergerak dengan jaraknya 7 unit dari A. Okey, kita kira sama-sama kawan-kawan. Okey, 7 unit macam mana ni ya? Okey. Kita cuba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kawan-kawan di Google Meet pun buat sama-sama kan cikgu? Okey. 1. Selesai. Anak-anak di rumah pun boleh buat. Ya, di rumah pun boleh buat sama juga. Kemudian untuk B, bagi titik Y, jaraknya sama garis AB dan CD. AB, CD. Okey, jadi di sini. Okey. Jadi di sini AB, CD. AB, CD. AB, CD. Oh, dekat tengah-tengah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan jadi 4. Mira pasti ke di tengah-tengah? Okey, dia di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dia akan berada di sini. Di sini.
Okey. Okey. Kemudian kena tulis juga kan cikgu? Locus kan cikgu? Kena tulis locus X dan locus Y supaya kita tidak keliru yang mana satu locus X dan mana satu locus Y. Baiklah. Okey, kemudian tandakan X bagi persilangan dia, Mira. Tandakan Anak-anak di Jimmy dah siap? Okey. Okey, Ada siapa dah siap? yang nak? Okey, siapa yang nak tunjuk jalan kerja dia? Bagaimana dia membina? Okey, Amar. Silakan Amar. Sama tak dengan saya punya? Macam mana cikgu? Okey, sama kan Mira? Betul Sama. kan? Jadi dah pandai dah. Dengan satu contoh dia dah faham. Baguslah semua anak-anak. Wah. Termasuk Mira. Hebat. Okey, kita tengok. Ini adalah bagaimana kita membina dua locus dengan dua syarat dan juga hasil daripada pembinaan dua locus ni kita akan tandakan pangkah pada titik persilangan locus tersebut. Okey, kita pergi pula pada soalan yang kedua. Cikgu bagi bentuk segitiga ABC dengan satu titik S berada di antara garis A dengan B. Okey, kita baca soalan. Boleh cikgu? Boleh. Rajah di bawah menunjukkan segitiga sama sisi ABCD di mana S adalah satu titik di atas garis AB. Okey, titik X dan titik Y adalah dua titik yang bergerak dalam rajah tersebut. Pada rajah A, lukis locus bagi titik X dengan keadaan AX sama dengan AS. Bagi B pula, lukis locus bagi titik Y dengan keadaan Y adalah sama jarak dari AC dan BC. Seterusnya, tandakan simbol pangkah semua persilangan yang bagi locus X dan locus Y itu. Okey, boleh buat. Boleh cikgu. Cuba. Jom kawan-kawan kita buat sama-sama. Tapi dia kata lukis locus titik X, AX ialah AS. Macam mana nak cari titik X tu cikgu? Okey, cikgu bagi ni ya. Okey, AX Betul cikgu? sama dengan S. AS. Okey, Mira nampak tak A ni berlaku dua kali? Nampak Okey, cikgu? jadi kita tahu bahawa bila dia berulang dua kali, dia adalah titik pusat. Okey, di mana titik itu menjadi titik tetap. Okey, jadi panjang dia adalah S. Barulah kita dapat ini locus. Okey. Okey. Jadi S. Jadi kita kena ukur jarak A ke S. Jarak A ke S. Letak jarum di sini. Ukur S. Lepas tu kita akan dah menghasilkan satu apa? Apabila locus itu mempunyai satu titik tetap, kita dah tahu bahawa ia akan menjadi sebuah bulatan. Okey. Okey. Ni Mira punya. Okey. A. Untuk syarat kedua, B. Syarat kedua pula, titik Y adalah sama jarak AC dan juga BC. Ini kena buat garis tengah lah kan cikgu? Sebab dia sama. Garis tengah di mana tu? Garis tengah di atas, di bahagian atas, di sini. Okey. Baiklah, kawan-kawan nampaknya macam dah siap tu. Okey. Sekejap Kalau ada yang dah siap, boleh tunjukkan jawapan. Siapa yang dah siap? Siapa yang nak tunjukkan jawapan? Aisyah. Okey, Aisyah. Tunjukkan jawapan Aisyah. Silakan Aisyah. Okey, boleh explain sikit Aisyah? Boleh terangkan sikit Aisyah? Baiklah, silakan Aisyah. Mula saya ambil, saya tanda daripada bagi locusnya saya tanda daripada S nanti ke bawah tu. Locus Y pula daripada titik A ni saya tanda melengkung ke atas dan titik B tu ke atas untuk buat garis pembagi dua serenjang. Okey, alright, bagus Aisyah. Jadi titik persilangan dia kat tengah tu. Okey, betul. Okey, kita tengok. Mira okey? Okey, Mira punya macam ni cikgu? Okey, okey, sama bagus. dengan Aisyah rasanya sama ni. dengan Aisyah. Bagus. Kita tengok jawapan dia. Betul. Okey, kat sini apabila kita kata satu titik tetap A, maka jarak dia S, kita buatkan satu lengkungan. Bagi AB pula kita kata dia adalah pembagi dua sama sudut kat sini kan. Tapi dia berserenjang pada AB. Boleh je. Kita boleh buat dan mana dia menyentuh titik C. Baiklah. Okey, jadi kita dah buat titik persilangan dia di antara dua locus. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula.
Okey, cikgu baca soalan ya. Silakan, cikgu. Okey, raja di sebelah menunjukkan pentagon sekata MNPQR, titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam pentagon tersebut. Pada raja, A, lukis lokus bagi titik X dengan keadaan RX sama dengan XN. Dan juga B, lukis lokus bagi titik Y dengan keadaan RY sama dengan RQ. Dan akhir sekali kita tandakan simbol pangkal semua titik persilangan bagi lokus X dan lokus Y. Okey, jom cuba soalan ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni cikgu, RX sama dengan XN. Macam mana nak cari X tu cikgu? Apa yang Mira nampak antara huruf RX dengan XN tu yang sama? Huruf X cikgu. Okey, huruf X kan? Ni kan? Okey, jadi mindset Mira bentuk dia berkongsi X yang sama. Okey, sekarang ni nampak tak R dengan N? Okey, maksudnya jarak R ke X sama dengan jarak N ke X. Okey, jadi kat mana kita nak lukis? Iaitu titik R dan titik N. Betul. Okey, kita akan letakkan, maksudnya R tu ialah pusat dia lah kan cikgu? Okey. Tak apa, sambil-sambil Mira buat ni, Mira rasa ada kawan-kawan di dalam talian yang dah siap. Betul cikgu kan? Siapa yang nak kongsikan jawapan tu? Oh, masih buat. Oh, Luqman. Luqman. Angkat Okey, tangan Luqman. laju lah Luqman. Silakan Luqman. Silakan Luqman. Okey, boleh terang sikit kan Luqman? Mula-mula tandakan cucuk pada titik R. Kemudian buat Luqman tu syarat yang kedua Luqman. Syarat pertama Luqman. Lokus X dulu Luqman. Luqman terang lokus Y. Okey. Tandakan buat pembahagi kat sini. Bawah sekali. Lepas tu garis, buat garisan. Kemudian buat ni Lengkungan. lengkungan. Okey. Tu tanda X di situ. Okey. Right. Luqman macam gementar je. Okey. Mira, tadi nampak kan lokus R, titik R dan titik N. Tadi kita belajar apabila lokus daripada dua titik. Okey. Jadi kita akan buat pembahagi dua sama serenjang. Okey. Dan yang kedua adalah lokus bagi titik X dan titik Y dengan keadaan RY sama dengan RQ. Mira nampak tak R tu adalah sama. Jadi R tu adalah pusat dia, okey. ataupun titik tetap. Jadi panjang dia adalah lokus dan juga panjang dia RQ. Jadi Mira letak jarum di sini, kemudian kita letak pensel kita di sini dan kita lekukkan lah menjadi separuh ataupun menjadi satu lengkungan. Baiklah cikgu. Okey, Mira punya? Okey, Okey. kalau ini jawapan Mira. Okey. Baik, kita tengok jawapan kita macam mana. Betul. Luqman betul, sama. Mira pun betul. Okey, jadi kena faham dia punya syarat tadi tu. Bagaimana kita nak baca syarat, kita kena tahu. Jadi kita akan Baik, menjadi cikgu. satu lokus di mana dia menggabungkan dua lokus yang berlainan syarat. Baiklah. Okey. Jadi cikgu, macam mana ganjaran untuk Luqman dan juga Aisyah tadi? Okey, Luqman dan Aisyah dah boleh jawab. Kita bagi 5 bintang. Wah, 5 bintang. Tahniah. Baik, Termasuk cikgu. Mira. Mira pun dah pandai melukis ya. Dah faham lukis ni ya. Kerana kami dapat 5 bintang cikgu. Dan minta izin cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Boleh Okey, cikgu boleh. Okey, kita kembali selepas ini. Teruskan setia menambah ilmu dengan kami di Mendengar Rendah. Didik TV KPM.
Baiklah, kita dah tahu apa yang dimasukkan dengan locus dan kita pun dah belajar juga locus dalam bentuk dua dimensi dan sekarang ini tibalah masanya kawan-kawan di rumah. Jom kita sama-sama buat latihan ulang kaji untuk kita kukuhkan lagi pemahaman kita. Macam mana cikgu soalan-soalannya? Ya, sebelum kita masuk soalan, kita dah bincang tadi, kita dah bincang bagaimana nak melukis satu locus daripada satu titik tetap, daripada dua titik tetap, daripada satu garis. Kemudian kita dah buat dengan syarat-syarat kan. Sekarang cikgu nak bagi pula latihan pengukuhan. Bagaimana nak tengok Mira dengan anak-anak di Jimmy dan juga anak-anak di rumah boleh menguasai apa yang kita belajar hari ini. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan pertama, cikgu tunjuk contoh dulu lah. Nanti kan tak boleh buat kan. Okey, contoh pertama, raja di sebelah dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Okey, titik S dan titik Y dan titik Z adalah 3 titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. Okey, X, soalan A ya. X adalah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Dengan menggunakan huruf dalam rajah, nyatakan locus bagi titik X. Okey. B pula kita nak lukis pada rajah, lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus PD dan DT. Bagi yang kedua, lukis locus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 6 unit dari titik S. Seterusnya, kita akan meletakkan simbol kedudukan bagi semua persilangan bagi locus Y dan locus Z. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, yang pertama, S adalah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Okey, dengan menggunakan huruf sahaja, bagaimana kita nak nyatakan locus X? Okey, macam mana caranya kawan-kawan? Okey, kita minta Amar tolong cakap. Macam mana Amar nak nyatakan locus X? Silakan Amar. Bagaimana awak nak nyatakan dengan huruf-huruf pada gambar rajah yang nak nyatakan locus X? Okey Amar? First sekali kita kena tahu dia punya kedudukan. Okey, sekarang Amar beritahu cikgu je apa locus yang terhasil. Locus yang terhasil adalah sebuah lengkungan. Sebuah lengkungan. Yes. Okey, Amar, awak tengok titik Q, mana titik Q? Titik C sentiasa sama Okey, di bawah cikgu titik di C. bawah titik C. Okey, sini Q sebenarnya. Okey, titik Q dan titik C dengan menggunakan huruf dalam rajah. Kita huruf saja, kita tak lukis apa-apa Okey, bagaimana kita nak mengatakan dia adalah locus dia? Okey, dia berjarak titik Q dan titik C. Kita letak jari kita ke sini, yang manakah yang berada di tengah-tengah? Locus tadi mesti adalah yang berada di tengah kan? Betul, jadi cikgu. yang tanda ni adalah apa? ABS. Yes, itu adalah locus. Okey, titik X. Okey, kita tengok garis lurus ABS sebab titik Q dan titik C tengah-tengah dia adalah inilah. Ya, ABS. Okey, right. Baik. Jadi kita tengok yang kedua. Okey, penyelesaian yang pertama kita dah tahu. Okey, pada garis lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus PD. Okey, sebabkan dia semua grid yang sama, kita boleh garis saja di antara. Okey. Right, yang kedua. Okey, kita nak lukis locus Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 6 unit dari titik S. Okey, 6 unit dari titik S. Okey, jadi kita akan lukis lengkungan. Okey, jadi ada tak situ persilangan? Ada cikgu? Ada. Jadi kita akan lukiskan pangkah ataupun tandakan bagi titik persilangan. Okey, kita pergi pula pelatihan pertama. Tak puas cikgu kalau tak pergi latihan. Okey, siapa nak cuba? Yang ini kita buat secara ringkas Yes. cikgu Okey, dan pantas. Okey. Ayo Faris. Okey, Pak Faris. Okey, Faris dapat satu bulatan dan satu garis lurus dan ada 2 titik persilangan. Okey, kita tengok. Okey, jawapannya mula-mula adalah locus bagi X di mana ia adalah garis lurus LN. Okey, yang pertama tadi kan. Yang kedua yang garis Faris buat di mana dia ada satu garis lurus bagi titik L dengan N dan juga di mana adalah garis lurus KM dan juga satu bulatan berpusat di P
Itu titik tetap dengan jarak 2 unit. Okey, jadi ini dah lari kan? Patutnya dekat sini. Baiklah. Gambar Raja cikgu lari. Okey, macam hamster tadi. Okey, right. Jadi kita dapat 2 titik persilangan di situ. Okey, awak kena tengok ya, apa sahaja locus yang bersilang. Locus yang awak lukis bukan pada diagram yang diberi. Apa sahaja locus yang bersilang, maka ada sahaja titik persilangan, maka kita tandakan dia sebagai titik persilangan bagi 2 locus. Baiklah. Okey. Terima kasih Faris. Terima kasih Faris. Okey cikgu. Memandangkan kita pun dah menjawab soalan A dan jawapan Faris pun betul cikgu. Betul. Okey, jadi bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini cikgu? Okey, cikgu pandang soalan ni memang soalan yang senang dan mudah dan soalan yang memang seronok dibuat sebab dia hanya melibatkan lukisan sahaja kan. Nampak macam Mira dengan anak-anak Jimit memang faham dengan mudah dan boleh menyelesaikan semua jenis soalan, termasuklah soalan yang mempunyai syarat-syaratnya. Wah, tahniah kawan-kawan. Bagi tepukan yang paling Okey, kuat sekali untuk semua diri cikgu anda. bagi 5 bintang. Dapat 5 bintang semua. Hebat. Dan cikgu, kalau yang di rumah ingin mengukuhkan pemahaman mereka, di mana mereka boleh dapatkan Mereka rujukan? boleh mendapat daripada portal Delima. Baiklah, portal Delima. Terima kasih cikgu. Sedikitlah rumusan cikgu di hujung kelas ini. Okey, kita dah belajar tadi bagaimana kita nak melukis locus-locus ini dan bagaimana awak memahami tentang locus. Okey, bagaimana kita melukis locus, membina locus-locus dengan beberapa syarat, itu 2 syarat atau lebih. Kemudian kita menyelesaikan soalan-soalan itu yang melibatkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, cikgu harap semua memahami apa itu locus, di mana locus adalah suatu titik yang sentiasa bergerak dalam bentuk bulatan ataupun garis lurus ataupun lengkungan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Azlima atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid tingkatan 3 yang sedang menonton. Terima kasih juga kepada Cikgu Syazlin atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Teruskan setia untuk menimba ilmu di Mendengar Rendah untuk lebih banyak lagi perkongsian informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye! Bye kawan-kawan.